Ass- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita mengikuti pengajian kita. Waalaikumsalam warahmatullahi amin. Dan alhamdulillah semalam kita telah pun mengkhatamkan kitab Kifayatul Awam kita. Jadi di sini hari ini kita buka soalan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ada sesiapa yang ingin bertanya soalan boleh tanya ini. Saya sempat baca beberapa, tak sempat baca semua. Ada soalan yang tanya tu, tak silap saya dalam ibarat tu dia kata bil fa'al. Bil fa'al ni dia dalam istilah dia ada dua lah, satu istilah mantik, satu istilah biasa. Kalau dia ada pasangan dia bil fa'al maksudnya benda tu berlaku secara praktikal, tahtal mawjud. Atau satu lagi lawan dia bil quwah. Bil quwah. Satu bil quwah, satu bil fa'al. Bil quwah ni maksudnya ada imkan. Maksudnya benda tu mungkin terjadi. Boleh terjadi. Tapi belum terjadilah. Pada fil waqi' belum terjadi lagi. Ataupun dah pernah terjadi tapi ketika itu belum terjadilah. Bila kita kata bil fa'al ni maknanya dia Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu istilah-istilah mantik. Ada yang minta ajar kitab mantik. Saya tak pakar mantik pun. Nak belajar mantik, belajar dengan Habib Ali Bakir. Masuk dia dalam YouTube, type je Habib Ali Bakir. Dia ajar kitab mantik. Sulamun Nawra, syarah dia Mughni Tullab, Isaruji syarah Mughni Tullab kot. Tak ingat. Tak silap saya lah. Mughni Tullab syarah Isaruji ataupun Sulam Munawrak dengan syarah apa tak ingat. Boleh belajar. Habib Ali seronok ajar mantik. Makulat pun dia ajar. Saya pun sikit-sikit boleh lah mantik. Kemudian ada orang tanya tentang kami banyak melihat ahli iman tapi kurang melihat ahli yakin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang tanya ni pun ustaz juga ni. Kalau tanya saya kata Isyak Al-Quran lafzi ke Al-Quran ma'ani. Okey. Jadi yang tilu soalan dia tanya, kami banyak melihat ahli iman dan kurang melihat ahli yakin. Kalau tanya saya, bagi saya iman dan yakin dua-dua amrun iktibari, benda tak nampak. So macam mana orang tu boleh nampak? Mungkin dia kasyaf kot. Dia kasyaf. Dan saya tak tengok orang lah. Saya tak tengok orang punya iman, tak tengok orang punya yakin. Kita tengok iman sendiri, yakin sendiri. Jadi kita tak dipertanggungjawabkan untuk melihat orang punya iman macam mana, orang punya yakin macam mana. Dah lah benda amrun iktibari tak nampak. Jadi kita nak tengok buat apa. Ini menurut saya menurut saya. Jadi sama ada contohnya kita mengajar orang, kita menyampaikan ilmu akidah, menyampaikan ilmu fiqah, menyampaikan ilmu tasawuf sekalipun, mentarbiah. Tugas kita menyampaikan je. Hasil dia kita tak melihat hasil.
kita tak melihat hasil. Bagi saya lah, hasil dia Allah Ta'ala serahkan kepada Allah Ta'ala lah. Antara ahli iman dan ahli yakin itu pun macam mana nak buktikan ini, oh ni ahli iman, ni ahli yakin. Zahir, kalau zahir kita tengok, mungkin zahirnya kita tengok secara zahir lah, orang ni banyak buat amalan, orang ni kurang buat amalan. Belum tentu. Belum tentu diukur. Keimanan, keyakinan itu bukan diukur dengan zahir. Sebab itu para sahabat dibanding dengan tabi'in lebih banyak amalan dia. Tapi yakin sahabat itu jauh lebih tinggi daripada para tabi'in. So saya tak erti saya nak ukur ahli iman, ahli yakin, tak erti saya nak ukur. Lihat zahir je lah. Dan itu pun saya tak suka tengok orang kecuali benda yang memang ada tuntutan. Contoh maksiat berlaku, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu barang siapa melihat kemungkaran berlaku, nak diubah dengan kuasanya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa zalika ad'aful iman. Jadi saya tak retilah nak jawab tu, boleh tanya ulama tasawuf lah, ahlul iman dan ahlul yakin. Ada yang tanya soalan, Aisyah kata Rasulullah akhlak Quran lafzi atau Quran maknawi. Jadi kita kena beza kalam nafsi dengan sifat ilmu. Bukankah ilmu Allah adalah kalam nafsi? Okey. Kalau akhlak Rasulullah itu, mula-mula kita kena faham apa itu kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam lafzi ini dalil, kalam nafsi itu madlul. Kalau yang lebih dalam lagi, kalam lafzi itu adalah dalil bagi makna yang terkandung pada lafaz tersebut. Makna itu menjadi dalil kepada madlul kalam nafsi Allah. Jadi itu maknanya yang sebenarnya kita nak kata akhlak Rasulullah macam kalam lafzi ke atau macam kalam maknawi ke, tak ada masalah, dua-dua boleh. Sebab kita tak dapat memahami sesuatu makna melainkan dengan lafaz, dan kita tak dapat mengungkapkan sesuatu makna melainkan dengan lafaz. Jadi hubungan lafaz dan makna tu memang ada hubungan yang talazum, benda yang lazim. Jadi boleh je kita kata akhlak Rasulullah seperti lafaznya Quran, seperti mana yang diceritakan oleh lafaz Quran. Ataupun kita kata akhlak Rasulullah itu adalah makna yang terkandung dalam Al-Quran. Pun boleh, tak ada masalah. Kemudian sifat kalam nafsi dengan sifat ilmu. Mudah saja, dia ada khilaf panjang dalam bab kalam nafsi dengan ilmu. Satu lagi iradah. Ilmu inkishaf, kalam itu dalalah. Ilmu ta'alluq dia inkishaf, sama ada Allah ataupun manusia. Ta'alluq dia inkishaf ataupun ihatah. Inkishaf ataupun ihatah ataupun idrak. Naul idrak. Ilmu itu idrak, inkishaf, ihatah. Kalau kalam ta'alluq dia dalalah. Jadi kadang-kadang orang mudah aja nak tahu beza dia. Okey. Kalam nafsi ni kita takkan tahu kalau ada kalam lafzi. Maka kalam lafzi manusia itu adalah dalil bagi kalam nafsi dia. Okay. So apa beza kalam nafsi dengan ilmu? Mudah saja. Ada orang bercakap benda yang bukan ilmu. Ada orang dia tahu sesuatu tapi apa yang dia cakap tak sama dengan apa yang dia tahu. Dia bohong kan, contoh. Dah kahwin belum? Belum. Dia cakap dia belum kahwin, tapi sebenarnya dia dah kahwin. Mana bercakap beza dengan ilmu? Mudah je. Beza dia. Faham? Kalam itu ta'alluq dalalah. Dalalah ni nak memberi petunjuk. So orang tanya, dah kahwin belum?
Tu dia kata belum. Padahal dia tahu ilmu dalam dirinya, dia dah kahwin, dah ada anak. Tapi bila orang tanya dah kahwin belum, dia kata belum. Jadi kalam itu kan dia menunjukkan, dia bercakap kata belum, tapi maka tak sama tu kalam dengan ilmu. Tapi dan yang dia kata belum tu itulah kalam nafsi yang ada dalam diri dia, dia nak bagi tahu, kenalah sebut. Sebab kalam lafzi itu dalil bagi kalam nafsi. Jadi tak sama. Tak sama. Faham Banyak contoh lah. Contohnya cikgu tanya soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu tanya soalan, dia tak tahu nak jawab, dia main jawab je. Maka dia tak ada ilmu, tak tahu pun jawapan dia. Dia main bantai je, main jawab je. Maka kalam itu tak sama dengan ilmu. Dia tak ada ilmu, dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu tentang perkara tersebut. Cikgu tanya. Cikgu tanya soalan. Dia pun takut dia jawab. Jawapan dia salah. Jadi kalam tak sama dengan ilmu. Kadang orang bercakap bukan benda yang bukan ilmu. Itu mudah je, jelas. Ada lagi soalan. Ada yang tanya tentang masalah itulah, masalah boleh tak kita kata Allah ada tangan tapi tak sama macam tangan makhluk. Itu saya dah bahas tu. Saya letih bahas banyak kali ni. Saya kuliah bukan di sini saja. Dah beberapa tahun saya kuliah, setiap surau saya kuliah di madrasah, setiap kelas benda yang sama je ulang, letih. Tapi itulah ada orang tanya je. Kalau diikut kuliah saya semua tu, insya-Allah ada jawapan. Tentang masalah menterjemahkan Al-Quran tu kan saya dah sebut. Al-Quran, setengah ulama melarang menterjemahkan ayat Al-Quran, terutamanya ayat mutasyabihat. Panjang bahasan dia tu, saya letih nak ulang. Tengok tu dalam bab ayat mutasyabihat. Jadi kita kata tangan Allah tu kan terjemahan. Dia kata itu salaf. Salaf bukan orang Melayu, salaf orang Arab. Salaf orang Arab. Tapi dia kata habis tu kalau macam mana nak cakap, kita orang Melayu, kalau ikutkan memang ulama yang melarang menterjemah, cakap je lah yadullah fawqa aydihim, selesai. Cakap je lah Ar-Rahmanu ala arsyistawa, selesai. Kenapa nak diterjemahkan? Sebab apa? Kalau dia dah diterjemahkan, lepas tu dia katakan tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Lepas tu dia kata ini ayat Al-Quran. Itu dia jahil. Dia jahil. Bila terjemah tak jadi ayat Al-Quran. Dah bagi tahu dah. Fatihah dalam semayang tak sah kan kalau orang tu dia baca dalam bahasa Melayu. Walaupun dia tak pandai baca Fatihah, dia tak boleh terjemah. Kalau rukun qauli yang lain, takbiratul ihram diterjemah Allah Maha Besar. Tasyahud diterjemah, ataupun selawat diterjemah, salam diterjemah. Maksudnya orang tak tahu cakap Arab baru masuk Islam contohnya. Tapi Fatihah tak boleh terjemah. Pasal apa? Quran ni kalau dah diterjemah di Quran, faham tak? Sebab tu terjemah Quran, orang yang wanita yang haid boleh baca terjemah Quran, boleh pegang, boleh sentuh, boleh bawa. Lelaki yang junub berhadas besar pun boleh baca terjemah Quran, boleh bawa terjemah Quran. Yang dengan syarat terjemah tu lebih daripada Quran lah. Sebab dia bukan Quran dah. So dia kata ni adalah. Tapi buat macam mana orang jahil cakap tak tahu, tu tak faham, lepas tu marah pula tu. Dia kata orang Melayu mestilah kita kena masalah, tapi kau jangan kata itu Quran. Kata ni terjemahan Quran. Ini terjemah Quran. Lepas tu dia kata qiraatuha tafsiruha. Bacaannya adalah tafsirnya. Maknanya kita baca maknanya tangan Allah tangan mereka. Itulah dia maksud dia. Lain hal pula. Semalam buat hal Nabi Idris jumpa syaitan, iblis nak Idris.
Itu dalam syarah Imam Sanusi ala Ummul Barahim, sanad dia punya, ada suki pun ada. Cuma cerita masyhur, cerita itu masyhur. Nabi Idris nak ambil daripada Nabi Idris atau daripada Iblis, tanya Iblis lah. Cerita dia itulah benda yang dia tanya, kalau Allah Ta'ala tu maha berkuasa, kalau Allah Ta'ala maha berkuasa ke Allah Ta'ala masukkan bumi yang besar ni dalam telur yang kecil ni. Nabi Idris kata, kau nak tahu jawapan ni macam ni, aku bisik kat kau, dekat sikit. Masa tu Nabi Idris tengah menjahit, jadi Iblis datang, dicocoknya mata Iblis. Soalan tu soalan nak menyesatkan, nak meragukan, bukan soalan nak tanya. Tapi Imam Asy'ari tak bagi jawapan di situlah, dalam yang dinukil ulama hurai apa maksud dia daripada situ. Mana lain teruk lah, tak tahu kenapa, top up baru apa semua. Jadi di situ jawapan bukanlah Allah Ta'ala tidak mampu. Maksudnya sama ada Allah Ta'ala kecilkan bumi kemudian masukkan dalam telur, ataupun Allah Ta'ala masukkan dalam bumi dalam telur yang besar. Dua-dua Allah mampu buat. Tapi kalau memang yang bumi yang besar tu nak masuk dalam yang kecil tanpa Allah mengecilkan bumi, memang mustahil. Jadi kita kata kudrah Allah tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Itu jawapan dia. Sebenarnya nak cerita pasal itulah, kudrah Allah tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Hanya bertakluk kepada yang harus saja ataupun mungkinat. Bacalah syarah Sanusi Hasyiah Dusuki, boleh baca. Kitab lain mungkin ada juga. Yang saya baca di situlah kitab tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa lagi soalan nak tanya? Yang nak tanya soalan, line pun tak cantik ni, tak tahu lah saya dua ni line teruk ni, cuaca pun mendung semacam di sini. Kabus tebal kot. Tak tahu lah. Ini dah top up dengan top up baru dengan booster, tapi ni saya pakai U-Mobile ni. Unify teruk. Saya pakai U-Mobile. Saya ada semua saya beli. Sebab saya nak buat live ni, beli Maxis, beli U-Mobile, memang yang dah sedia ada U-Mobile lah dengan Celcom, tambah beli Unify, beli Maxis, sama je lebih kurang. Yang paling teruk itulah, yang teruknya Unify teruk. Sinilah kawasan saya. Dia Unify Mobile. Tapi sebelum ni kan okey je. Tak tahu, dia ikut hari juga. Tak tahu, mungkin hari ni kan tarikh dapat keputusan yang apply untuk merentas interstate tu kan. Yang terkandas tu nak balik 1 sampai 3 bulan ni kan dapat jawapan. Nanti dia orang banyak ni. Mungkin penggunaan tu saya pun tak pandai sangat bab line internet ni. Dia congested kot sebab banyak sangat user. Allahualam. Ada nak tanya soalan? Saya tak tengok lah soalan-soalan yang lepas-lepas. Tak ingat lah. Ada yang nak bersoalan? Ni. Ulama meramalkan tentang kira, jadi usulannya tidakkah ia bercanggah dengan dalil syarah? Ramalan ini bukanlah sesuatu yang kita ramalan tentang kiamat, bukan satu perkara. Ini hanya dengan melihat tanda-tanda lah.
syarak itu adakah bercanggah atau tidak dengan dalil syarak itu. Dalil syarak, jadi dalil syarak itu maksudnya bercanggah atau tidak dengan dalil syarak itu sekiranya dia menetapkan tarikh bila kiamat, itu bercanggahlah dengan dalil syarak. Tapi ini kan ramalan-ramalan saja berdasarkan tanda-tanda kiamat. Jadi Nabi bagi tahu kan tanda-tanda kiamat. Jadi bila ulama tengok tanda-tanda itu sudah pun berlaku, tanda-tanda kecil lah, tanda besar belum lagi. Jadi ulama meramalkan yang mengatakan tak lebih 1000. Ada hadis-hadis yang Nabi bagi tahu, contohnya umur Bani Israel antara Zuhur dengan Asar, umur Bani Nasrani antara Asar hingga Maghrib, umur umatku Maghrib hingga Isyak. Itu pun ada dalil juga tu. Bukan dalil lah, itu tanda-tanda, seolah-olah ada tanda di situ, isyarah, alamah ataupun qarinah. Tapi bukan dalil tepat lah, tak adalah sampai kata tak akan bercanggah dengan dalil. Sebab ulama tentulah dia tahu apa yang dia sebut itu, maknanya takkan dia bercanggah dengan syarak. Yang kedua, adakah ramalan ilmiah setaraf dengan hukum adat? Bagi saya tidak. Kalau menurut saya lah, menurut saya tidak. Sebab hukum adat itu maknanya seperti mana yang diterangkan dalam kitab-kitab akidah lah kan. Hukum adat itu hukum sebab musabab. Hukum sebab musabab. Tetapi ramalan secara ilmiah ni bukan berdasarkan hanya sebab musabab. Dia berdasarkan tanda-tanda yang tidak pasti. Tanda-tanda yang mungkin pasti zonni lah kita kata. Tanda-tanda yang zonni saja, bukan qat'i. Kalau hukum adat nanti, ada hukum adat yang secara adat lah, cuma dia wajib, mustahil dan harus. Walaupun ketiga-tiganya itu masuk dalam hukum harus akal. Contohnya api panas. Api wajib panas menurut hukum adat. Pisau wajib memotong. Itu menurut hukum adat. Tetapi kesemuanya masuk dalam hukum harus akal. Sebab akal mengatakan bahawa tak semestinya Nabi Ibrahim tak terbakar pun. Kan? Jadi hukum adat tu ada wajib mustahil. Tapi kalau ramalan secara ilmiah ini maknanya dia berdasarkan qarinah, bukti-bukti, tanda-tanda, dia buat ramalan. Tapi itulah, kita tak diwajibkan mempercayai. Sebenarnya tujuan dia nak peringatkan kita je, kiamat dah dekat, maka beramallah banyak-banyak. Jangan duk berpoya-poya lagi, jangan buang masa, perbanyakkan amalan, kiamat dah dekat. Itu peringatan-peringatan je lah. Ini menurut saya lah, wallahu alam. Persediaan yang mengenai bukan pegangan. Ya betul. Contoh Nabi dia ketika zaman Nabi kan, kalau baca dalam kitab-kitab sejarah, bila cuaca mendung, nak hujan, langit gelap, Nabi akan lari pergi masjid. Takut kiamat akan berlaku. Tanya, zaman Nabi berlaku kiamat ke? Zaman Nabi tak mungkin berlaku kiamat kan? Tapi Nabi kata takut kiamat berlaku, Nabi lari pergi masjid, berlindung di masjid. Jadi Nabi sendiri berlari berlindung masjid. Kalau tengok cuaca gelap, nak hujan, lebat, takut kiamat. So apa lagi kita sekarang ni dah 1400 tahun dengan tanda-tanda kecil tu, semuanya dah jelas. Jadi kalau saya bukan pegangan lah. Bagi saya, kiamat ke tak kiamat kita ada satu yang lebih dahsyat lagi daripada kiamat, iaitu akhirat. Akhirat pasti. Kiamat memang pasti, cuma berlakunya tu bila? Berlakunya bila kita tak tahu. Takkan nak tunggu dekat kiamat baru kita nak bersedia. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Mati pun kita tak tahu. Sama ada kita mati masa kiamat ke, atau kita mati sebelum kiamat ke, atau kita mati semasa Dajjal muncul, Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun daripada langit. Adakah kita hidup masa zaman tu ataupun tidak? Yang penting kita akan mati. Itu je. Dan dalam kita mati, kita ada alam kubur, kita ada alam mahsyar, mizan, sirat. Jadi sama ada kiamat dah dekat ke, kiamat masih jauh ke, tetap juga kita buat persediaan. Nabi katakan al-kayyisu
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata, orang yang bijak pandai ni, orang yang cerdik pandai, orang yang membuat amalan dia untuk selepas mati. Dan Nabi kata wa ahmaqu ataupun wal ajizu, orang yang lemah akal ataupun orang yang bodoh ni, Nabi kata manittaba'a nafsahu wa tamanna ila Allahil amani. Dia ikut nafsu dia, kemudian dia berharap akan keampunan Allah. Tak apa, Allah Maha Pengampun. Tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengasih, Penyayang. Itu orang bodoh, kata Nabi. Orang pandai ni dia sediakan, buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Itu maksud kita hidup di dunia ni. Kiamat dah dekat ke, kiamat lambat lagi ke, dan kita pun tak tahu bila kita nak mati, maka kita kena sentiasa buat persiapan untuk menghadapi kematian kita. Itu pasti. Sama ada kita sampai ke zaman itu ke tidak, itu tak pasti. Keluar masuk semula. Okey. Bila korang tak nak tanya soalan, lepas tu dia putus. Kalau ada soalan, insya-Allah. Ada soalan. Apakah pengikut Dajjal mungkin kembali beriman? Kalau tanya hukum, imkan, ada imkan. Dia mudah je. Dalam 3, wajib, mustahil, harus, ataupun mungkin. Kalau adakah pengikut Dajjal iman kembali? Mungkin. Mungkin. Setelah melihat Dajjal dibunuh kan? Setelah melihat Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, mungkin dia beriman. Mungkin. Ada kemungkinan. Tak mustahil. Soalan. Panjang. Ustaz Iqbal kan ni? Seorang doktor ni kata, bagi mukallaf elok ikut ilmu, dia tak wajib ikut mazhab, malah dia wajib ikut dalil terkuat, jadi boleh lompat-lompat mazhab. Doktor mazhab ni, di antaranya dah di sini. Kitab tajuk dia Tamazhab, Imam Syekh. Dia nukil semua qaul ulama, tapi tak ada satu qaul doktor pun tak ada. Qaul ulama semua. Pada awal-awal kurun dulu. Kita tanyalah, dia kata penuntut ilmu tidak wajib ikut mazhab. Nak tanya Imam Nawawi ikut mazhab ke tak? Imam Ghazali ikut mazhab ke tak? Imam Nawawi, Imam Ghazali tu pun, Imam Nawawi, Imam Ghazali, 2 lah saya sebut. Banyak lagi kan. Semua ikut mazhab Syafi'i. Kenapa tak buat mazhab baru? Ikut dalil yang paling kuat. Nak tanya, siapa untuk mentarjih dalil mana paling kuat? Itu doktor yang jumud, doktor yang tak faham dalil. Doktor yang tak faham apa tu dalil pun. Tak faham apa tu dalil. Bagi dia dalil hadis tu paling sahih Bukhari Muslim, itulah dalil yang paling kuat. Kalaulah dia mengaji lagi untuk mentarjihkan dalil ini dalam kitab-kitab mustalah hadis pun ada. Kitab mustalah pun bahas, bahkan kitab usul fiqh pun bahas. Kena baca yang besar-besar lah. Kitab Bahrul Muhit Imam Zarkashi misalnya. Kemudian kitab Taqil wal Idah Imam Iraqi. Di situ 112, 113 wajah tarjih. Dan sahih Bukhari Muslim itu wajah yang ke-100. Tarjih wajah yang ke-100. Doktor tu tak tahu apa dalil. Usah dengarlah doktor tu. Tak payah.
Soalan ke kalau betul doktor tu kata kenapa imam besar gelar ramah. Yalah sebab tu dah saya kata saya doktor. Kalau imam besar mengambil hukum berdasarkan dalil terkuat, kenapa masih bermazhab? Tak, dalil tu apa dia? Dalil ni aduh susah betul lah. Ni kalau buka kelas usul fiqh baru faham ni. Dalil dalil yang sumber dalil yang disepakati dalam ahli sunnah wal jamaah 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kemudian ada 10 yang mukhtalafih. Dalil yang mukhtalafih itu ada 10. Yang seingat saya lah, contohnya qaul sahabi, amalan ahlul Madinah, kemudian al-istihsan, kemudian al-istishab, kemudian maslahat musalah, syara' man qablana, kemudian al-istiqra', kemudian uraf, kemudian al-akhzu bi aqallil malqil, kemudian saduz zara'i. 10 dalil yang mukhtalaf fi. Okey, nak tanya sekarang ni. Okey, kalau lah dia tak tahulah menurut dia dalil tu apa. Okey. Itu 4 dalil yang disepakati dan 10 dalil yang mukhtalaf fi. Okey. Jadi kemudian ulama kita bukanlah ambil dalil. Yang diambil itu dalalah, bukan dalil. Yang diambil itu dalalah. Dalalah. Maka dalalah tu diukur dari berbanyak sudut. Yang pertama diukur dari sudut subut dia. Diukur dari sudut subut dia, subut yang qat'i, iaitu periwayatan yang mutawatir. Periwayatan yang mutawatir itu yang subut dia paling qat'i. Contoh Al-Quran. Kemudian hadis mutawatir. Kemudian baru hadis-hadis yang lain, hadis ahad. Kemudian ada banyak lagi. Nak tengok subut sesuatu hadis itu qat'i atau zanni. Kemudian dilihat dari segi dalalah. Kalau masuk dari segi dalalah, itu doktor ni dalalah lah yang dia tak faham sebenarnya. Dalalah yang qat'i itu, itu yang paling susah nak tentukan dalalah yang qat'i. Ada ulama menganggap antara qaul sahabi dengan dalalah hadis ahad, mana lagi kuat? Antara amalul ahlul Madinah dengan hadis sahih Bukhari Muslim tapi hadis kategori ahad, mana lagi kuat dalalah dia? Hadis ahad 2-3 orang riwayatkan tapi diamalkan seluruh ahlul Madinah contohnya, mana lagi kuat? Antara aqwal dengan af'al, mana lagi kuat? Jadi doktor tu pun tak boleh belajar lagi kot, suruh doktor tu belajar lagi lah. Untuk menentukan dalalah yang mana yang paling kuat, bukan itu satu kekuatan, tapi ada lagi kesesuaian. Ada lagi dia punya asbabul wurud, asbabun nuzul, waqi' dia, maslahat dia, dipertimbangkan dengan maqasid syar'iyah dia. Bukan senang. Tak payah ikut doktor tu. Dia cahaya punya pegangan saya senang je. Kalau saya bercita-cita, saya punya cita-cita nanti di dalam syurga saya nak berkumpul dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, nak berkumpul dengan Imam Ghazali, Imam Nawawi, nak belajar, nak sembang lah. Ataupun kalau dia orang buka kelas talaki, saya nak duduk dengan ulama-ulama Syafi'iyah dan juga ulama-ulama Asy'ariyah. Teringin dalam syurga nak lepak dengan Imam Ghazali. Saya tak nak duduk dengan doktor tu. Doktor-doktor yang ada sekarang ni tak ingin pun saya nak duduk dengan dia orang lah. Cita-cita saya kalau boleh dalam syurga pun saya lebih banyak persoalan yang saya nak tanya tapi saya tak jumpa nak tanya kat siapa. Nanti di syurga nanti kalau Allah izinkan, insya-Allah saya nak jumpa semua ulama-ulama kesayangan saya, nak sembang dengan dia, lepak dengan dia, talaki dengan dia. Tanya mana yang tak faham dia, masalah yang diterangkan di dunia dulu. Walaupun dah tak ada taklif dah di syurga kan, tapi itu keseronokan. Bagi saya ilmu ni satu keseronokan, bukanlah ilmu ni satu beban. Jadi sampai ialah kita bayangkanlah kan, kita duduk dengan Imam Ghazali bincang dengan dia. Macam mana rasa dia tu? Bagi orang cintakan ilmu tu, dia faham lah kot. Saya bukan nak menghina, meremehkan. Bagi saya cukup dah. Ulama-ulama yang saya pegang cukup.
Saya bukan nak menghina dia orang, bukan nak melekehkan dia orang. Bagi saya zaman ni dah tak ada dah. Ulama-ulama yang boleh menandingi ulama-ulama dulu tak ada dah. Dah selesai dah. Kalau nak letak ke zaman Imam Suyuti pun dah selesai, ataupun letak ke zaman Ibrahim Laqani dalam kurun ke-12, 13, maknanya sebelum Perang Dunia Pertama lah. Sebelum keruntuhan kerajaan Turki Osmaniyah tu, itulah ulama-ulama yang saya pegang. Selepas tu bolehlah tengok-tengok, tapi apalagi doktor-doktor kat Malaysia ni tak payahlah. Minta maaf lah. Saya bukan hina, saya bukan pandang rendah. Bagi saya tak perlu pun. Kalau saya hidup tak kenal dia orang pun, insya-Allah saya mati beriman. Saya ada ulama-ulama saya yang saya pegang. Insya-Allah semua ulama saya nak lepak dengan ulama-ulama tu di syurga nanti. Tak payahlah dengan doktor-doktor dunia sekarang ni. Buang masa. Bukan sombong tentang Hayan Sabitah ke A'yanus Sabitah. A'yanus Sabitah maksudnya a'yan yang sabit. Dia ada a'yan yang wujudi, a'yan yang subuti. Menurut Imam Ibn Arabi, apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu merupakan a'yanus sabitah. Maksudnya sesuatu yang memang sabit, tapi belum lagi wujud lah. Sebahagiannya mungkin dah wujud, semakin belum lagi wujud. Itu semua istilah-istilah saja. A'yanus sabitah, sesuatu yang wujud dalam bentuk teori, ataupun sebahagian mengata dalam wujud dalam bentuk ilmu Allah. Itu dah pembahasan dalam tasawuf tu, wujud dalam bentuk ilmu Allah, tapi belum lagi wujud dalam bentuk fil kharij. Maksudnya dalam ilmu Allah sudah wujud ataupun tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi belum lagi wujud di alam muluk ni lah, ataupun fil waqi' tak wujud lagi. Itu istilah menurut ulama tu. Ulama tu dia istilah ni kita tak la musyahata fil istilah. Kita boleh letak apa istilah yang kita nak, yang penting makna dia tu apa dia. Martabat 7. Ini semua tanya tasawuf ni, sufi-sufi semua. Kalau nak belajar tasawuf, dengar Syekh Rahimuddin. Itu guru saya, guru tasawuf saya. Boleh juga Ustaz Raja Mukhlis. Boleh juga Ustaz ustaz-ustaz yang lain lah, bukan nak mengenepi kan. Ramai lagi yang saya tak kenal pun. Setakat ni yang saya jumpa, saya kenal Syekh Rahimuddin melalui kawan saya Ustaz Raja Mukhlis. Kemudian saya kenal Syekh Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani. Sampai sekarang video dia penuh dalam YouTube tu. Jadi saya dululah, sebelum saya sibuk, sebelum kahwin, saya ikutlah pengajian dia hampir 2 tahun juga. Tapi dapatlah dia punya inti dia tu kan. Alhamdulillah lah. Tapi sekarang ni dah saya pun dah kahwin, dah sibuk semua, tak dapat nak kena tengok dalam YouTube je, tengok live dia, tengok YouTube dia. Jadi terbaik, teori tasawuf terbaik bagi saya lah Syekh Rahimuddin. Martabat 7 tu tingkatan nafsu yang 7 tu kalau tak silap saya lah. Jadi dari tingkatan nafsu yang 7 itu, daripada nafsul ammarah sampailah nafsu kamaliyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa konsep Tauhid 3 diguna pakai dalam sistem pendidikan sekolah menengah tinggi, sedangkan kita sekolah menengah Tauhid 3? Okey, sebab dia punya ada sebahagian yang orang yang terlibat dalam Kementerian Pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan ataupun Jabatan Agama JAKIM adalah Wahabi. Itu je jawapan saya. Jadi dia orang yang buat masuk sebenarnya. Sebab dia memang Wahabi, dia orang berpegang dengan ataupun cenderunglah kepada tu. Tak tahulah, saya tak boleh tuduh kan. Ada kepentingan ke, dapat bayaran ke apa, saya tak tahulah. Tapi itulah dia orang yang buat masuk. Dia orang yang buat masuk. Tak mungkin ahli sunnah yang, sebab apa, sistem pengajian kita yang kawal Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, kemudian JAKIM, Jabatan Kewajiban Islam Malaysia, kemudian Jabatan-Jabatan Islam Setiap Negeri. Biasanya kalau sekolah-sekolah ni, kerajaan ni, kementerian, jadi ada orang Wahabi kat dalam tu, dia masuk tu ya. Tapi tak apalah, insya-Allah dia orang belajar, dia lupa lah, lepas sekolah lupa lah. Belajar dulu peksa je.
Allah dah tetapkan seseorang itu masuk syurga atau neraka sebelum orang itu ke dunia lagi. Macam mana nak pujuk hati ni Ustaz? Senang je, kita tak tahu. Kita tak tahu kita ni syurga ke neraka. Selesai. Kita hanya disuruh beriman. Kita disuruh beriman supaya bahawa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan takdir Allah Ta'ala baik dan buruk. Syurga atau neraka tu kita beriman sudah ditetapkan. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahu siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, adakah kita ahli syurga, adakah kita tak tahu. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi kita ikhtiar dan pilihan, kita berusahalah untuk masuk syurga. Itu je. Pujuk dia kata, alah kau bukan tahu pun syurga neraka, tapi usahalah masuk syurga. Idrak dan takwin. Maturidi. Sifat idrak ni sifat idrak ni banyak. Antaranya ilmu pun boleh dipanggil idrak. Kemudian samak basar pun idrak. Kemudian ada idrak-idrak yang lain. Ada idrak-idrak yang lain seperti menghidu. Menghidu bau wangi, bau busuk kan manusia lah, ni manusia. Kemudian apa lagi, menghidu, kemudian rasa manis, masam, adakah Allah Ta'ala itu ada sifat tersebut. Kalau kami Asy'ariyah, kami tak isbatkan, kami tawakuf kerana tak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengatakan Allah Ta'ala itu boleh hidu, boleh rasa, boleh sentuh. Ini tiga lah. Kalau pernah samak dengan basar, itu jelas. Samak dengan basar, idrak samak dengan idrak basar, melihat, mendengar, itu jelas. Tapi kalau idrak menghidu, idrak merasa dan menyentuh, tawakuf. Tawakuf. Tapi kalau menyentuh, kita kata tak boleh. Pasal apa? Kalau menyentuh tu jisim. Kalau Allah tu menyentuh dan boleh disentuh atau Allah menyentuh, nanti ada sifat kejisiman. Maka itu kita nafikan. Adapun menghidu bau wangi atau busuk atau merasa manis masa Allah boleh idrak atau tidak, kita tawakuf. Sifat takwin ni Maturidi juga. Cuma beza dia, sifat takwin menurut Maturidi itu adalah sifat af'al yang qadim, iaitu mengadakan. Dia beza. Kudrah hanya menyediakan, kemudian takwin mengadakan, mengijadkan. Jadi kalau kita dan sifat takwin ni sifat ma'ani qaim bizat, maka dia qadim. Tapi kita tak perlu sifat takwin, kita ada cukup iradah, dan sifat takwin menurut istilah kita tanjizi hadis sifat kudrah. Jadi Allah mengijadkan dengan tanjizi hadis sifat kudrah. Itu beza dia. Setengah ulama kata beza lafzi saja, tapi ada yang kata kerana kita tanjizi hadis itu maknanya di hadis, sebab dia amrun i'tibari, tidak qaim bizat. Amrun i'tibari tidak qaim bizat, dia adalah dipanggil tanjizi hadis ataupun af'al Allah ya hadis. Dan amrun i'tibari, bila amrun i'tibari tak apa, dia tak akan tidak akan mukhalafah lil hawadis. Kalau sifat takwin ni menurut Maturidi sifat yang Allah mengijadkan. Itu Maturidi lah. Macam mana situasi seseorang yang terlupa dalil walaupun dalil ijmali? Masa terlupa tu dia dikira bertaklid ke tidak? Okey. Dia bukan saja lupa dalil, kadang-kadang itu ada pembahasan panjang dari segi dalam ulama. Jadi kita beriman. Iman itu hadisun nafs menurut sebagian ulama. Jadi ketika kita tidur, kita beriman ke tak? Ketika kita tidur, berlaku ke tidak hadisun nafs itu? Berlaku ke tidak hadisun nafs itu? Itu jangankan dalil. Iman itu sendiri adakah sepanjang 24 jam kita perlu hadirkan hadisun nafs itu untuk menunjukkan kita beriman? Apa lagi kalau dalil tu mana-mana ya madlul dia dululah. Iman itu madlul dia dulu, baru dah dalil.
Jadi menurut yang rajih lah, dia panjang pembahasannya. Ada yang kata iman bukan hadisun nafs, iman itu kaifiat. Ada yang kata tak, iman bukan kaifiat, iman itu infial. Ada yang kata infial itu amrun iktibari, mana maka tak ada dalam diri, macam-macam lah. Pembahasan panjang ini di kalangan ulama. Dalam Asy-Syiah Dusuki bahas. Tapi menurut kalau yang rajih, maknanya cukup kita beriman, kita belajar dalil. Tujuan kita belajar dalil ni bila akidah kita itu ada datang syubhah. Bila akidah kita datang syubhah, kita maknanya kita berpegang kepada dalil tadi untuk mengukuhkan semula akidah kita. Bukan maksudnya setiap masa kita kena hadirkan dalil itu kan. Tak. Tujuan dia itu nak menghilangkan syubhah. Jadi kewajipan dia belajar dalil. Kita mengetahui dan kemudian kita memahami. Jadi boleh jadi kadang-kadang kita dalam keadaan terlupa, macam-macam semayang pun terlupa. Kan? Jadi itu manusia lah. Maksudnya bukanlah kalau kita lupa dalil itu kita kembali jadi taklid, tidak. Maksudnya kita dah belajar, maka kita dah tahu, kita dah tunaikan kewajipan. Cuma mungkin kalau kita lupa betul, akhirnya kita belajar semula, kita dapat balik. Dia ada dua jenis. Satu dia panggil ghaflah, nisyan, sahwan. Itu ada beberapa perbezaan di kalangan ulama. Apa maksud nisyan, apa maksud sahwan, apa maksud ghaflah. Ada yang jenis dia hilang terus. Bila hilang terus kena dapatkan balik lah. Ada yang dia tak hilang terus. Kalau diingatkan, akhirnya dia diingatkan, dia punya ni sikit-sikit, dia datang balik. Ada yang perlu diingatkan dalam masa yang lama baru dia dapatkan balik. Itu ada dalam kitab-kitab dibahas lah. Itu memang sifat manusia. Jadi yang penting kita yang penting tujuan dalil itu. Tujuan dalil itu sebenarnya nak mengelakkan kita daripada ada timbul keraguan dalam akidah kita. Jadi yang dia punya tuntutan dia tu jazm, mantap. Belajar dalil tu wasilah untuk mantap. Jadi yang dipersoalkan akidah kita mantap ke goyang, itu je. Kalau goyang itu wajib kita mantapkan dia semula. Kalau kita ingat lagi dalil, kita kuatkan dengan dalil itu. Kalau kita tak ingat, kita bertanya lah. Kita bertanya. Setiap 100 tahun Allah bangkitkan mujaddid. Okey, Imam Suyuti ada karang khas bab ni. Sebab dia sendiri pun mengaku dia mujaddid juga. Imam Suyuti dia mengaku dia mujaddid kurun yang ke-9. Biar Imam Sakhawi dengan and the gang tolak. Dia kata biasalah ini khilaf. Maksud mujaddid tu maksudnya orang yang bukan dia mentajdidkan agama. Agama tak perlu ditajdidkan. Agama tu sudah sempurna. Yang perlu ditajdidkan tu orang dia. Maksudnya semangat dia ni pembangkitkan, dia ni adalah orang yang membangkitkan semangat manusia umat Islam ketika itu untuk menghidupkan agama. Itu mujaddid. Bukan mujaddid dia ubah-ubah agama, minda tajdid, itu tak ada. Itu bukan minda tajdid, itu tak tahulah minda kelas apa tu, tak tahu. Mujaddid ni maknanya orang yang apabila manusia ni kan dia ada fatrah dengan syirah dia. Ada manusia semangat, lepas tu ada yang dia jatuh. Jadi mujaddid ni dia bukan mentajdidkan agama, tidak. Dia mentajdidkan semangat umat Islam untuk mengamalkan Islam. Itu mujaddid. Dia yang mengetuai lah, maksudnya dia yang mengetuai di dalam berjuang untuk membangkitkan semula semangat umat Islam untuk mengamalkan Islam itu. Itu mujaddid. Bukan maknanya dia memperbaharui agama tak perlu diperbaharui lagi. Agama sudah selesai, sudah sempurna. Yang ditajdidkan itu ialah semangat untuk mengamalkan agama di kalangan umat Islam. Jadi siapakah dia? Kalau yang terakhir ni, dia orang ada cadangkan, bukan maknanya ada kata 3 lah. Ada 3.
Orang tabligh kata Mujaddid Maulana Ilyas. Ikhwan Muslimin kata Mujaddid Hasan Al-Banna. Puak Mujahidin kata Mujaddid Abu Ala Al-Maududi. Ataupun ada yang lain-lain lagi lah kata. Tak tahulah siapa dia, wallahu a'lam. Yang penting dia membangkitkan semangat umat Islam untuk menghidupkan balik agama, bukan memperbahari agama. Siapa dia tu wallahu a'lam. Ta'alluq qabdah. Sekejap Yang mana keluar dulu, Dajjal kah atau Imam Mahdi? Ada yang kata Imam Mahdi keluar dulu lah. Masyhurnya kata Imam Mahdi keluar dulu. Masyhur mengatakan Imam Mahdi keluar dulu baru Dajjal. Itu masyhur. Boleh jadi sebaliknya. Ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah ni ta'alluq majazi. Ta'alluq majazi. Bila majazi sebenarnya tak ada ta'alluq pun. Dia khilaf itu. Adakah perkara yang ma'dum? Perkara yang ma'dum itu berta'alluq atau tidak dengan kudrah dan dengan iradah. Dengan kudrah dan dengan iradah. Okey, jadi dia melibatkan dua-dualah, maujud dan ma'dum. Okey. Asalnya mungkinat ini ma'dum. Asal bagi mungkinat ini dia ma'dum. Maksudnya setiap perkara yang mungkin itu dia ma'dum, dia tak ada lah sejak azali. Kemudian Allah Ta'ala mewujudkan mungkinat itu, maknanya bumi dalam semesta ni lah, termasuklah manusia. So bila Allah ijadkan itu, maka Allah ijadkan dengan sifat kudrah. Allah ijadkan dengan sifat kudrah, iaitu mengeluarkan yang maujud daripada ma'dum. Bukanlah maksud mengeluarkan tu macam tawallud. Maksudnya Allah wujudkan daripada tak ada kepada ada. Kemudian Allah akan satu masa nanti bila kiamat ataupun orang tu mati misalnya, maknanya Allah Ta'ala akan makdumkan dia. Itu pun khilaf, adakah Allah akan makdumkan ke ataupun bukan Allah makdumkan, Allah ubah. Allah ubah. Dia ada khilaf panjang di sini di kalangan ulama lah, ni yang mendalam. Jadi sebab apa? Bila kiamat nanti, bumi hancur ni, alam semesta hancur tu, hancur dan hilang ke atau hancur tapi dia bukanlah, maknanya hancur ni kan bukanlah maknanya dia hilang. Contohnya kita kita ada contohlah apa nak bagi kayu kita hancurkan kayu tu. Jadi dia bukan hilang. Dia bukan hilang. Kayu tu tak akan hilang. Dia pecah-pecah lah, kita hancurkan. Contohnya kita hancurkan kayu. Ataupun gelas. Gelas kita pecahkan gelas itu. Jadi kita pecahkan gelas tu bukannya dia hilang. Dia pecah lah. Maknanya dia punya ikatan molekul antara gelas tu dia pecah. Dia tak akan hilang. Atau orang bakar. Bila orang bakar satu benda, maka dia berubah jadi abu, jadi arang, sebahagian jadi wap. Dia tak akan hilang, dia berubah. Jadi itu khilaf. Adakah nanti benda yang sudah diwujudkan ini bila Allah Ta'ala i'damkan dia, itu maksudnya Allah Ta'ala memang hilangkan dia? Okay. Satu pendapat. Okay. Satu pendapat lagi tidak. Allah Ta'ala tidak i'damkan. Allah Ta'ala tidak i'damkan tetapi dia berubah. Arat dia berubah menyebabkan jisim dia berubah. Dia jadi tak kira reput kan. Kul man yuhil izam wa hiya ramim, itu dalil kan. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh? Jadi dia tak hilang, dia pecah, hancur. Sama ada sampai ke tahap jauharul fard ke tidak, itu tak pastilah. Kata ulama tak sampai tahap tu. Jadi besok nanti Allah cantumkan semula. Itu satu pendapat. Satu pendapat kata hilang. Bila hilang maknanya makdum lah. Kalau pendapat yang kata hilang, apakah Allah memakdumkan benda yang maujud itu dengan kudrah atau tidak? Allah memakdumkan benda yang maujud itu dengan kudrah atau tidak? Ada khilaf. Imam Haramain, Imam Ghazali kata tidak. Sebab kudrah tak ada kaitan dengan benda yang makdum. Maknanya dia punya ajal dia sampai, maka dia akan makdum dengan sendirinya. Allah tak perlu tanjiskan lagi sifat kudrah untuk memakdumkan dia, untuk mengikdamkan dia. Kerana dia akan bila arat itu sudah pun sampai tempoh dia, maka jirim itu pun makdum.
Kalau kaul kata ya Allah idamkan juga, itu satu kaul lagi. Okey. Di antara tadi kan sebelum mungkinat itu wujud, dia makdum sejak azali. Okey, makdum sejak azali itu ada takluk qabdah ke tidak? Kemudian setelah diwujudkan, dia punya istimrarul wujud dia tu. Istimrarul wujud dia sebelum dia diadamkan ala qaul biha lah, ala qaul yang mengatakan diadamkan. Okey, sepanjang dia duk wujud tu, itulah namanya ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah, mengekalkan kewujudan atau mengekalkan keadaman, itu namanya ta'alluq qabdah. Ta'alluq majazi saja. Jadi sebenarnya majaz ni maksudnya dinamakan sebagai ta'alluq saja, maksudnya Allah mengekalkan kewujudan atau mengekalkan kemakduman ataupun keadaman, ketiadaan lah. Itu ta'alluq qabdah saja, itu ta'alluq majazi. Ini khilaf panjang dalam bab ni sebenarnya. Adakah perbuatan buruk seorang telah ditetapkan, jadi kenapa dia bertanggungjawab perbuatan yang telah ditetapkan? Masalah macam jahat. Okay. Allah menciptakan, dengar baik-baik ni, Allah menciptakan perbuatan. Allah menciptakan perbuatan. Manusia melakukan perbuatan. Okey, Allah menciptakan perbuatan namanya khalqul af'al. Khalqul af'al, penciptaan. Kemudian manusia itu melakukan perbuatan. Maksudnya tempat terjadinya perbuatan itu pada manusia. Itu dipanggil kasab. Kasbul af'al. Kasbul af'al. Manusia istilah dia kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itulah Al-Quran sebut. Itu beza dia. Okey. Allah menciptakan, maksud ketika Allah menciptakan sesuatu perbuatan, tidak ada istilahnya buruk, tidak ada istilahnya baik. Ingat, bila Allah menciptakan satu perbuatan, tak ada istilah baik, tidak ada istilah buruk. Benda tu namanya makhluk. Namanya makhluk. Kemudian baru Allah hukum. Bila benda tu terjadi kepada manusia, Allah dah hukumi. Perbuatan kamu ini baik, perbuatan kamu ini buruk. Itu saya bagi contoh. Allah hanya cipta perbuatan. Contoh, contohnya membunuh. Membunuh. Satu orang dia membunuh seseorang. Adakah membunuh itu baik atau buruk? Kalau orang kata membunuh buruklah. Perang Badar, sahabat Nabi bunuh 70 orang musyrikin. Baik buruk? Baik ke buruk? Baik ke buruk? Sahabat-sahabat Nabi 313 membunuh 70 orang musyrikin dalam perang Badar. Baik ke buruk? Dah tentulah baik. Okey, sebaliknya kita membunuh orang tanpa sebab. Suka-suka kita pergi bunuh orang tanpa sedar. Baik ke buruk? Okey, sekarang ni dua-dua membunuh. Allah hanya cipta perbuatan membunuh. Allah menciptakan perbuatan apa sahaja. Allah ciptakan perbuatan. Okey, kesimpulan daripada perbuatan tu apa dia? Ulama kata kesimpulan daripada perbuatan dua saja, harakat dan sukun. Pergerakan dan diam. Allah cipta pergerakan saja. Allah cipta pergerakan. Jadi sama ada membunuh perlu pergerakan, berzina perlu pergerakan, solat perlu pergerakan, haji perlu pergerakan, makan perlu pergerakan. Semua perbuatan manusia tak lari daripada harakat dan sukun. Allah hanya cipta harakat dan sukun sahaja. Lepas tu Allah menghukumi. Jadi jangan kita kata di sisi Allah tak ada baik, tak ada buruk. Tak ada baik, tak ada buruk. Di sisi manusia saja Allah hukumi, ini baik, ini buruk. Ini baik, ini buruk. Ini baik, ini buruk. Perbuatan semua sama. Membunuh ada baik, ada buruk. Okey, berzina. Berzina apa? Maaf ceritalah. Maksudnya hubungan kelamin. Habis suami isteri buat hubungan kelamin, baik buruk? Suami isteri buat hubungan kelamin.
orang tu dia berzina, buat hubungan kelamin. Perbuatan sama. Cuma dia buat hubungan kelamin tanpa ada ikatan, dia berdosa. Ataupun suami isteri buat hubungan kelamin di bulan Ramadan, siang, berdosa. Suami isteri tapi buat hubungan kelamin di siang bulan Ramadan tengah puasa, berdosa besar, kena kafarah. Dia buat tu malam, tak apa. Perbuatan sama. Allah ciptakan perbuatan saja. Allah ciptakan perbuatan yang mana perbuatan itu semuanya tak lari daripada harakat dan sukun. Faham? Jadi tak ada istilahnya dinisbahkan kepada Allah tu menciptakan keburukan, menciptakan kebaikan, tak ada. Manusia yang buat benda tu, kalau dia buat melanggar hukum syariat, buruk. Ikut hukum syariat, baik. Di mana dia dihukumi dengan baik buruk tu? Niat dia. Niat. Dia berniat. Manusia boleh berniat kan? Itu semua orang boleh berniat. Saya tak sengaja. Okey, ada kisah Nabi SAW dalam hadis kata, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala maafkan umatku al-khata', tak sengaja, tersalah, tak sengaja, nisyan, terlupa, dan dia dipaksa. Contohnya ada orang dia makan bulan puasa, terlupa dia makan. Batal ke tak batal puasa? Berdosa ke tidak? Tak. Tapi kalau dia makan dengan sengaja, bulan puasa, berdosa besar. Tapi dia makan, perbuatan makan dia sama ke tak sama? Di mana beza makan dengan sengaja dengan makan tak sengaja? Kat mana beza dia? Perbuatan sama makan. Satu sengaja, berdosa. Satu tak sengaja, tak berdosa. Tak batal lagi puasa dia. Allah cipta perbuatan makan. Faham? Baik buruk itu dinilai dari niat manusia. Siapa yang tentukan niat manusia? Allah beri kemampuan untuk manusia berniat, kemudian manusia berniat. Tapi niat dia tidak memberi kesan, iradah dia tak memberi kesan, kudrah dia tak memberi kesan. Yang memberi kesan hanya Allah, kudrah dan iradah Allah saja. Tapi Allah bagi pada manusia, dia gunakan. Dan apa yang dia gunakan itu Allah sudah pun mengetahui, dan itulah kehendak Allah. Tapi dia tidak boleh salahkan Allah Ta'ala, kerana ketika melakukan itu, ketika imtithal itu, dia buat atas kehendak dia. Kat situ dia dapat pahala, kat situ dia dapat dosa. Kalau kita tanya satu orang tu, engkau sengaja tak sengaja? Mana dia kata, aku tak sengaja tapi Allah sengajakan aku. Atau sebaliknya, aku sengaja tapi Allah tak sengajakan aku. Mana ada orang jawab macam tu? Orang kata, engkau sengaja ke tak sengaja? Saya tak sengaja lah, encik. Tak sengaja. Dia yang tak sengaja. Saya kata, saya tak tahulah saya sengaja ke tak sengaja. Allah yang tetapkan saya sengaja tak sengaja. Itu pembohong. Itu tak ada seorang pun. Contoh nak tanya, tuan-tuan duduk dengar kuliah ni sengaja tak sengaja? Allah yang dudukkan ke tuan-tuan yang memang nak duduk dengar? Tak secara zahir ni, nak cerita secara zahir. Saya tak nak dengar kuliah ustaz hari ni, tapi tak tahu ada kuasa gaib namanya takdir memaksa saya dengar kuliah ni. Ya ke? Betul ke? Ke macam mana? Ke kita yang memang kita nak buat? Di situlah kita diberi dosa dan pahala kerana keinginan kita, pilihan kita, niat kita. Di situ dosa pahala. Faham? Ini saya tahu siapa yang sebut ni. Wahabi mengatakan syarat percaya di syurga dapat melihat Allah Ta'ala di situ. Allah memerlukan tempat. Bagaimana nak bebas? Saya dah bahas dah soalan tu. Dia ada tiga. Melihat Allah. Adakah kita melihat Allah itu, tiga, dan melihat Allah dipanggil ru'yatullah. Istilah dia ru'yatullah. Allah sebut wujuhi yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Kemudian dalam hadis Nabi sebut
innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara fi lailatul badri. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan purnama. Okey. Dia kalau bab melihat, sebenarnya bukan melihat pun, dia ru'yah sebenarnya. Ru'yah. Okey. Yang pertama, orang yang melihat. Yang kedua, benda yang dilihat. Yang ketiga, kaifiat melihat. Kaifiat melihat. Ingat, yang pertama, orang yang melihat. Yang kedua, benda yang dilihat. Yang ketiga, kaifiat melihat. Okay. Siapa yang akan melihat Allah di syurga? Ahli syurga. Yang akan dilihat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiat melihat dia macam mana? Jadi kita beriman, Asy'ariyah beriman bahawa kita akan melihat Allah. Dalam bahasa Melayu dipanggil melihat, dalam istilah dipanggil ru'yah. Dipanggil ru'yatullah. Kemudian dalam Al-Quran Allah kata ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Perkataan nazirah tu apa dia? Tapi ulama kalam kata ambil perkataan ru'yah. Sebab Nabi kata innakum satarawna rabbakum. Taraw ni daripada perkataan tara lah. Tara di situ dia punya masdar dia ru'yah. Ru'yah tu melihat. Mimpi pun dipanggil ru'yah juga. Okey. Pertama sekali, kita jelas. Kita ahli syurga, kita memang dalam syurga, kita akan melihat, itu tak ada persoalan. Sebab kita makhluk, kita manusia, dalam syurga pun kita makhluk juga. Okey, ini dua pembahasan. Yang nak dilihat mar'i dengan kaifiat ru'yah. Apa maksud ru'yah? Apa maksud ru'yah? Cuba tanya sikit Wahabi tu, apa maksud ru'yah, tanya dia. Di dunia kita panggil ru'yah melihat, mimpi pun dipanggil ru'yah. Kemudian Allah Taala ceritakan dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara annallaha ala kulli syai'. Alam tara, alam yara. Tara tu dia punya fa'il lah bagi ru'yah. Nak tanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tengok ke? Apakah kamu tidak melihat bagaimana kami bagaimana Allah perlakukan terhadap tentera bergajah? Tengok. Allah kata alam tara tu maksudnya tara tu melihat ke? Ketika Quran itu turun tu tentera bergajah sedang dibinasakan oleh Allah ke? Ha? Wahabi ni jenis literat. Cuba tanya dalam-dalam sikit, oh itu ilmu kalam, itu mantik, itu sahabat tak bahas, Nabi tak bahas. Itu alasan dia, escapism. Ulama Asy'ariyah detail. Makna ru'yah dulu. Kenapa dalam Al-Quran Allah kata wujuh yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allah tak kata ru'yah. So Nabi pakai ru'yah. Innakum satarawna rabbakum. Tara. Jadi ulama ambil satu istilah ru'yatullah. Kita Asy'ariyah beriman kita akan melihat Allah, titik. Kita tak bahas, Asy'ariyah tak bahas yang dilihat itu dengan kaifiat melihat. Tak bahas. Wahabi ni dia tak faham Asy'ariyah, tapi konon-kononnya dia macam faham Asy'ariyah. Dia memahami Asy'ariyah ikut nafsu dia, ikut pemahaman jahil dia. Tak faham Asy'ariyah, jangan cakap tentang Asy'ariyah. Asy'ariyah punya ulama suruh kita beriman sebab apa? Sabit dengan dalil yang qat'i, iaitu dalil naqli dia Al-Quran dan hadis. Kita wajib percaya kita akan melihat Allah di syurga kerana dalil naqli. Dalil akli. Apa dalil akli? Wa kullu mawjudat yasihu an yura. Itu dalil akli dia. Setiap sesuatu yang wujud sah untuk dilihat. Itu saja. Allah itu wujud, maka Allah itu sah untuk dilihat. Macam mana kita nak lihat Allah yang tak berjisim, tak mengambil tempat, tak berah, itu kita tak disuruh faham pun, tak disuruh beriktikad pun. Dia kata kalau nak lihat mesti Allah ada bertempat, itu jahil dengan hukum adat.
dia terbelenggu dengan hukum adat. Dia orang mujassimah, dia orang musyabihah, dia orang jelas, dia orang ni musyabihah. Maknanya bagi dia melihat Allah di syurga sama je macam kita melihat di dunia ni, kita melihat kawan kita kat depan kita, sama je. Sama tu maksudnya musyabihah lah. Musyabihah ni orang yang suka menyamakan Allah dengan makhluk. Termasuklah zat Allah sendiri ataupun kaitan kita dengan Allah Ta'ala, semua dia samakan. Yang nama musyabihah tu je. Masalahnya saya Wahabi tak datang jumpa saya, masalahnya. Jarang lah, tak tahulah, setemu hidup ni baru seorang dua je, itu pun bela-bela punya Wahabi. Yang seorang lagi doktor tu kata kan, kita kata Allah di langit, bukan kita nak menempatkan Allah. Kita sebab Quran kata Allah di langit. Satu saya dah beritahu tadi, bila disebut dalam bahasa Melayu, dah jadi bukan Al-Quran. Dia sebut dalam bahasa Melayu, lepas tu dia kata ini Quran. Itu dah jahil lah. Quran kalau diterjemah, tak jadi Quran lah. Itu satu kejahilan konon doktor lah. Lepas tu, dia orang boleh. Dia kata melihat Allah di syurga. Jadi kalau melihat Allah di syurga, dah tentulah orang faham Allah tu bertempat. Sama lah. Tapi dia orang kata Allah tak bertempat, tapi boleh juga kata melihat Allah di syurga. So kita kata Allah di langit, bukan kita nak menempatkan Allah, dia kata kan dalam video tu. Dia mengkiaskan dengan Allah berada di langit dengan kita melihat Allah. Itu dah kias, dia tak betul lah. Kias ma'al farik, kias yang dia kiaskan keberadaan Allah di langit dengan dia kiaskan kita melihat Allah. Langsung tak ada persamaan. Itu dia dah menetapkan Allah berada di langit. Ini kata-kata kita melihat Allah di syurga. Bila masa kita kata kita melihat Allah di syurga, berarti Allah berada dalam syurga. Kita tak kata macam tu pun. Dia orang sangka, dia orang buat sangkaan, dia sangka Asy'ariyah kata macam tu. Itu jahil Asy'ariyah. Orang masalah, kadang-kadang saya tengok yang Asy'ariyah sendiri pun tak faham, terpengaruh dengan dia orang. Dia orang jangan, bila dia sebut tentang Asy'ariyah jangan dengar. Bila semua ulama-ulama Wahabi ni sebut tentang Asy'ariyah, jangan dengar. Dia orang tak faham Asy'ariyah. Yang faham Asy'ariyah pun kadang-kadang tak faham Asy'ariyah, apalagi dia orang. Asy'ariyah tak pernah bahas pun tentang kita melihat Allah tu, Allah duduk dalam ke surga, tak ada dalam surga. Allah kekal dengan sifat dia. Kita diwajib beriman, kita akan melihat Allah di surga. Macam mana keadaan Allah mar'i dengan kaifiat ru'yah itu, kita tak bahas. Dan tak boleh dikiaskan antara Allah berada di langit, kita melihat Allah. Apa kias tu? Kias apa tu? Katanya usul fiqh. Wallahu a'lam. Tak. Jangan. Wahabi, Syiah, macam ni. Kalau mereka ahli kiblat, mereka Islam. Kalau mereka ahlul kiblah, maksud ahli kiblah, mereka mengucap semayang, puasa, zakat, haji, mereka Islam. Cuma mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Jangan kata. Tengok dulu perbuatan dia. Saya dah beritahu dulu, di sini kita ada usul-usul Islam yang disepakati. Ingat, ini penting ni. Usul-usul Islam yang disepakati. Paling mudah, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Itu usul Islam yang disepakati. Jadi siapa yang menolak rukun iman yang 6, menolak rukun Islam yang 5, dan dia menolak itu setelah dia menerima hujah. Menolak setelah menerima hujah, maka barulah dia kafir. Maknanya rukun iman dan rukun Islam tu termasuk dalam kategori ma ulima minad din bid darurah. Perkara yang diketahui dalam Islam dengan mudah dan semua orang tahu. Semua orang tahu rukun iman, semua orang tahu rukun Islam, kecuali dia baru masuk Islam. Kecuali dia baru masuk Islam ataupun dia memang duduk jauh daripada ulama, duduk di selak mana ke tak tahu, rukun iman pun dia tak tahu. Maksudnya dia tak tahu, dia tahu Allah aja, yang lain-lain dia tak ingat. Rukun Islam pun dia tak boleh tahu. Itu pun kita tak kafirkan lagi. Kita beritahu dia dulu. Rukun iman, hendaklah kita percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, qada dan hari kiamat, qada dan qadar. Rukun Islam, syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Okey. Dia tahu. Bagi hujah dia, dalil, diterima. Selesai. Faham? Semuanya Islam. Kecuali dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman dia. Contohnya, dia menyembah selain Allah. Contohnya dia menyembah berhala.
Dia menyembah berhala. Kita tengok ada pergi lalu kat sebelah Tokong, nampak satu kawan kita tu dia tunduk kat berhala. Jadi kita pun tengok, alamak, dia ni sembah berhala ke? Jangan terus tuduh. Kita pergi jumpa dia, tanya, kau ni kau sembah berhala ke? Tak ada, dia kata, aku bukan sembah berhala. Tadi nak hujan, aku lari-lari, tadi tak ada payung, aku singgah dekat berhala ni sebab takut hujan basah. Tiba-tiba handphone aku jatuh kat bawah berhala ni. Aku tunduk nak cari handphone aku, bukan aku sembah dia. Jadi kita jangan tuduh orang sembah-sembah berhala ni. Tanya dia dulu apa dia buat. Kalau memang betul dia tunduk kerana niatnya nak menyembah berhala, itu baru kufur. Itu pun bukan kita yang bukan kita yang menghukumi dia kufur. Saya dah bahas semalam. Kita kena bawa pergi mahkamah, bawa jumpa qadi, jumpa hakim, mahkamah yang akan tentukan, akan bagi dia hujah, bagi dia tempoh istitabah, semua panjang, saya dah bahas semalam. Wahabi, Syiah, Islam. Cuma kalau dia menyalahi ahli sunnah, maka dia terkeluar ahli sunnah. Tapi jelasnya dah bagi nama Wahabi dan Syiah tu, maknanya bukan ahli sunnah lah tu, tapi dia Islam. Perjuangan pemenang apakah untuk dapat kelebihan amal yang masih tahu kelebihan dahulu atau cukup dengan mengerjakan dengan sempurna? Dia tidak ada syarat. Tidak ada syarat untuk mengetahui kelebihan amalan. Cuma syarat dia ilmu tentang kaifiat. Contohnya kita nak semayang, kita kena tahu ilmu tentang macam mana nak semayang. Kalau kita tak tahu, tak sah semayang kita. Macam mana dia nak semayang, tak tahu cara nak semayang, mana rukun, mana tak tahu kan. Tapi adakah nak dapatkan kelebihan pahala itu, dia mesti kena tahu kelebihan amalan itu baru dia dapat? Di sini ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan dia ada dua. Satu, pahala secara umum, iaitu setiap amalan yang wajib dan sunat itu ada pahala dia. Jadi sama ada orang tu dia tahu ke tidak pahala tersebut, maka dia bila dia beramal dengan amalan tersebut, maka dia akan dapat pahala secara umum. Kemudian ada amalan-amalan yang pahala dia khusus. Maka dia berniat untuk mendapatkan pahala khusus tersebut. Dia berniat beramal untuk mendapatkan pahala khusus yang dijanjikan oleh amalan tersebut, maka dia kena niat untuk dapatkan pahala itu. Sebab ulama kata innamal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in ma nawa. Apa yang dia niatkan? Kalau dia niatkan untuk dapatkan pahala itu, maka baru dia dapat. Itu menurut sebahagian ulama. Ada ulama sebahagian kata tak, apa saja amalan yang dia amalkan, kalau memanglah ada ganjaran yang khusus untuk amalan itu, dia pasti akan dapat, sama ada dia tahu ataupun tidak. Itu pendapat yang kedua lah. Kemudian memanglah digalakkan kita untuk mengetahui sebenarnya. Sebab tu Nabi katakan man qama Ramadan. Dalam riwayat kan yang lain man soma. Dia ada dua, satu man soma, satu man qama Ramadan imanan wahtisaban. Di sini wahtisaban, ihtisab ni ialah mengetahui janji-janji Allah terhadap amalan tersebut, meyakininya dan mengharapkannya. Jadi macam mana kalau kita nak mengharapnya kalau kita tak tahu kan? Jadi ada dalil jugalah ulama kata man soma, satu lagi dia man qama ni contohlah dalam bab Ramadan ni. Imanan wahtisaban. Iman dengan ihtisab. Ihtisab ni maknanya mengetahui ganjaran, kemudian meyakini ganjaran itu dan mengharapkan ganjaran itu, maka akan dapatlah ghufira lahum ma taqaddama min dzambih dan sebagainya. Line tak clear lah, sebab tu dia padam-padam. Dia akidah bid'ah ni kalau tak biasanya bid'ah ni tak keluar dari Islam. Adalah ulama yang kata bid'ah yang terkeluar daripada Islam, ada yang bid'ah yang tak keluar dari Islam. Yang penting dia beriman walaupun sebesar zarrah. Dia beriman kepada Allah walaupun sebesar zarrah, ma'amila khairan qattu. Tak buat satu amalan pun.
Dia buat kerja dia, buat jahat, buat dosa. Ini jangankan bid'ah, buat dosa besar dia buat, tapi dia beriman kepada Allah sebesar zarah, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah walaupun sebesar zarah, syurga. Tapi sebelum tu diseksa dalam neraka lah kalau Allah tak ampunkan. Mengambil pendapat fiqh ulama bukan ahli sunnah wal jamaah. Tanya saya, tak boleh. Bagi saya, Ibn Taymiyah ni tak perlu. Apalagi bin Baz ni semua lagi tak perlu. Cukup. Contoh saya, sekiranya saya hidup, seumur hidup saya, contohnya saya tak kenal pun siapa itu Ibn Taymiyah, saya tak kenal pun siapa bin Baz, insya-Allah saya boleh mati dalam keadaan beriman dengan hidup dalam keadaan buat amalan, insya-Allah. Beribu, puluh ribu, ratus ribu lagi ulama yang disepakati kesiqahannya, yang tidak ada kontroversi pun. Nak buat apa kita ambil pandangan ulama yang kontroversi? Kalaulah pandangan dia tu serupa dengan ulama lain, so nak buat apa? Ambil ke dia? Ambil pada umat lain lah. Bagi saya, tak kenal Ibn Taymiyah, tak kenal bin Baz pun lagi bagus. Orang Dayak hutan dalam Amazon, kalau syarat dia kalau sampai dakwah kepada dia secara mutawatir, sampai dakwah tentang Islam kepada dia secara mutawatir, dan dia sihat tubuh badan, iaitu sihat panca indera dia, iaitu boleh mendengar dan melihat, wajib dia beriman. Kalau tak sampai kepada dia, maka itu sisi Allah. Adakah Allah akan persalahkan dia kenapa dia tak keluar mencari misalnya kan? Itu hak Allah lah. Sama dia boleh juga dikategorikan ahlul fatrah. Kalau tak sampai dakwah, dia boleh kategori ahlul fatrah. Sebab Allah kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum melainkan kami utuskan para rasul. Allah tak suruh orang cari rasul. Allah kata kami utuskan rasul. Jadi kalau ada utusan pergi jumpa dia orang, sampaikan dakwah kepada dia orang secara mutawatir, bukan seorang dua, mutawatir. Lepas tu dia orang tak nak terima, barulah neraka. Tapi kalau tak sampai dia orang ahli fatrah. Tapi kalau misalnya Allah Ta'ala ada tuntutan untuk dia mencari, Allah tanya kenapa engkau tak keluar dari hutan pergi cari, itu wallahu alam lah. Terlintas dalam hati. Bab lintasan tu kan saya dah bagi. Lintasan ada 5 jenis. Lintasan khatir, hajiz, hadisun nafs, niat dan ham, jazam. 3 ni tak ada masalah. Lintasan khatir ni lintasan sekejap. Kemudian hajiz itu lama sikit. Hadisun nafs bermain-main dalam hati. 3 ni baik ke buruk ke, kaitan dengan fiqah ke akidah tak pakai. Dia yang keempat dan kelima ni. Yang keempat niat ataupun ham. Niat yang baik dapat pahala, niat buruk tak dapat. Tekad. Kalau kita dah tekad memang Allah di langit, itu bahaya. Itu bahaya. Terlintas tak payah. Syaitan tu semua tu. Perkara-perkara yang membatalkan iman, nanti kita buka kitab lah kot. Banyak-banyak, apakah dia ada 700 lebih perkara-perkara yang boleh membatalkan keimanan. Apakah maksudnya atau kita beramal kerana cinta kepada Allah? Maksud ikhlas ini banyaklah sebenarnya. Kalau nak mendefinisikan sesuatu istilah itu, memang ulama khilaf, banyak macam-macam istilah. Antara maksud ikhlas ini bukan buat kerana Allah. Ada setengah ulama pendapat sebenarnya ikhlas ini ialah kita melakukan sesuatu itu, melakukan satu perkara untuk mendapatkan keredaan Allah. Dia kalau kita buat kerana Allah, kalau kita buat
kerana Allah, ataupun untuk mengharapkan ganjaran dari Allah atau kerana cinta kepada Allah, itu bab lain. Itu bab lain. Ikhlas ni biasa orang buat kata, maknanya dia buat satu kerana Allah. Sebenarnya kurang tepat. Buat sesuatu kerana Allah itu kurang tepat. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang dia buat niat dia kerana Allah, tetapi Allah tak reda apa dia buat. Contohnya kisah Juraij kan. Kisah Juraij itu kan dia solat sunat. Jadi dia nak selesaikan solat sunat dia kerana Allah. Kebetulan ibu dia panggil dia kan. Ibu dia panjat bukit tu sikit punya susah, lepas tu panggil dia, dia teruskan. Kerana Allah dia teruskan sembahyang sunat dia, nanti tak apalah lepas ni dia jumpa mak dia. Jadi dia buat kerana Allah. Tapi Allah tak reda dengan perbuatan dia. Sebab tu ikhlas bukan kita buat kerana Allah. Ikhlas tu kita melakukan sesuatu yang mana Allah reda dengan kita. Itu yang, tapi itu kena belajar lah, kena tahu. Sebab dia berubah di setiap keadaan, setiap saat, dan keadaan berubah. Ada saatnya, ada keadaannya, ada masanya, dan ada keadaannya kita buat benda ni Allah reda, tapi kita buat benda yang sama dalam saat yang lain, keadaannya Allah tak reda. Itu kena ada ilmu lah. Kenapa tu kena guru-guru yang berpengalaman. Maknanya kita buat sesuatu untuk supaya Allah reda dengan kita. Itu ikhlas. Kemudian tentang beramal untuk dapatkan ganjaran kerana cinta ni, dalam kitab-kitab penawar hati pun dia sebut 3 peringkat. Manusia ni dia mana boleh teguh-teguh pergi ikhlas. Pertama sekali, manusia mesti buat nak dapatkan ganjaran. Yang pertama, manusia mesti nak buatkan ganjaran, dan ganjaran di dunia yang dia nak. Itu first step. Mana-mana pun, budak kecil kita suruh buat kerja, bagi gula-gula dia laju dia buat kerja. Kalau tak bagi apa-apa tak jalan kan. Itu semua manusia akan lalui step yang pertama, iaitu dia buat sesuatu amalan untuk dapatkan ganjaran Allah dan ganjaran di dunia. Kalau semayang duha kaya, baca Waqiah tak akan kebuluran, semayang macam-macam lah amalan-amalan yang ayat 1000 dinar, dia nak ganjaran di dunia. Itu first step. Kemudian kalau dia istiqamah, ialah kadang-kadang dia buat amalan tu dapat hasil, kadang-kadang tak dapat hasil. Tapi dia istiqamah, berterusan dia buat. Maka di situ timbullah satu, tak apalah aku tak dapat pun ganjaran di dunia ni, yang aku yakin ganjaran tu Allah simpan di akhirat. Sekurang-kurangnya aku akan masuk syurga yang tinggi dengan buat amalan ni. Maka berpindah step yang kedua, dia buat amalan untuk dapatkan syurga. Dia buat lagi, terus istiqamah dia buat. Akhirnya di situ Allah Ta'ala akan campakkan kecintaan dalam hati dia. Barulah dia buat bukan kerana untuk mendapatkan ganjaran, bukanlah untuk dapatkan syurga, tapi untuk mendapatkan pencipta syurga itu sendiri. Itu step dia lah. Dia akan sampai dengan syarat kita istiqamah berterusan. Apa beza ta'arif ibadah ikut Wahabi dan ikut Aswajah? Kalau ibadah yang dimaksudkan di sini fiqah, kalaulah ibadah yang Syarifah Zaliha dimaksudkan ni, ibadah ni maksudnya fiqah, maka ikut Ahli Sunnah wal Jamaah tu mengikut salah satu daripada mazhab lah. Contohnya di Malaysia ni dia beramal dengan mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama dia meraihkan mazhab-mazhab yang lain, dan situasi itu dari segi ibadah, maksudnya fiqah lah. Kalau akidah lain lagi. Kalau ikut Wahabi ni dia tak ada mazhab. Wahabi ni biasanya dia tidak ada mazhab. Maksudnya dia bukan nak kata tak ada mazhab, dia mencampur adukkan mazhab. Bagi dia cukup dengan dalil. Istilah dalil menurut istilah dia lah. Dalil menurut istilah dia. Dalil menurut istilah kita lain. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dia tak ada ikut mazhab ni. Dia ikut Quran hadis je. Itu ibadah ikut Wahabi. Ibnu Taimiyah ni masalah besar. Kitab perkara membatalkan iman,
InsyaAllah lah, tengok. Macam mana nak istiqamah? Susah. Paksa diri itu ya. Istiqamah ni determination kena kuat. Determination ataupun apa dia panggil tu, determination self confidence ataupun kita punya willpower kita kena kuat. Istiqamah ni sendiri willpower kena kuat. Determination, willpower kena kuat. Baru boleh istiqamah. Paksa. Lepas tu baru dapat. Bila dah paksa sampai satu tahap, dia akan jadi kebiasaan. Memang awal-awal kena paksa. Tak paksa tak jadi. Dan cara yang lain, kita duduk dalam suasana. Antara cara lain, kita duduk dalam suasana. Kalau kita duduk dalam suasana orang yang sentiasa berzikir, kita akan jadi ahli zikir. Kalau kita duduk dalam suasana orang berilmu, kita akan jadi berilmu. Kalau kita duduk dalam suasana orang yang berniaga, kita akan jadi peniaga. Suasana tu boleh membantu. Sakratul maut paling kanan ialah kalau ketika dia mati, dia berpaling akidah dia, kufur lah dia. Tetapi sebenarnya Nabi katakan innakum satamutuna kama ta'ishun. Innakum satamutuna kama ta'ishun. Khususnya kamu akan mati seperti mana kamu hidup. Maksudnya kalau dalam hidup dia akidah dia kuat, akidah dia memang teguh, insya-Allah dia mati dengan akidah yang kuat. Syaitan tak mampu untuk sebab apa, ketika mati itu bukan saja syaitan, malaikat pun ada. Malaikat pun akan maknanya berperang di situ. Jadi orang yang memang hidup dia memang sentiasa menolak bisikan syaitan, insya-Allah ketika mati dia pun akan berjaya menolak godaan syaitan. Ahbas ni saya tahulah, saya tak pasti sangat siapa, saya dengar-dengar je. Ahbas ni saya dengar-dengar kawan-kawan saya, ustaz-ustaz yang lain kata tentang Ahbas. Jadi dia orang ni agak keras katanya agak keras. Hakikat Ahbas tu macam mana, saya tak pasti. Laknat kepada iblis boleh. Laknat kepada manusia-manusia yang memang sudah terlaknat seperti Firaun, Abu Jahal dan sebagainya boleh. Tetapi kalau manusia yang masih hidup, kita doakan dia supaya dia mendapat hidayah lah, petunjuk. Makna laknat ini ialah terhindar daripada rahmat. Laknat itu maksudnya terhindar dari rahmat. Jadi maksudnya kita doa, kita laknat orang tu, maksudnya kita doa supaya rahmat Allah terjauh daripada orang tu. Jadi kalau iblis yang manusia yang dah mati, memang jahat, Firaun, Abu Jahal, tak apa. Tapi yang masih hidup, lebih baik kita doa. Misalnya orang kafir kan, kita doa dia hidayah. Orang kafir ni kita doa dia hidayah, petunjuk, supaya Allah bagi dia petunjuk. Rahmat tak boleh. Wallahu alam, cukup kot. Penat dah. Sambung lagi insya-Allah besok kalau tak ada apa-apa, kita sambung besok ataupun Ahad ke, tengok macam mana. Wallahu alam, setakat dulu yang baik daripada Allah Taala. Apa yang tadi mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik dan hidayah untuk kita faham dan sampaikan. Dan juga saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana ada yang sudi bagi sumbangan hadiah lah. Saya nak minta, bukan mintaan, segan juga maknanya siapa yang nak bagi sumbangan tu, alhamdulillah ada pun yang dah bagi tu, memang saya terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khair, Allah Taala balaslah. Jadi kita jumpa lagi besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.